Mari kita satu di dalam doa. 来，我们一同祷告。 Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang ke gereja. 感谢主，我们今天早上能够来到教会里。 Kami sungguh bersyukur kami masih punya kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. 我们也感激今天还有机会来思想你的话语。 Bahkan kami bersyukur Tuhan masih terus berbicara bagi kami. 我们也感恩神一直在我们讲话。 Karena itu Tuhan tolong masing-masing kami agar kami boleh diubahkan oleh isi hati Tuhan. 也引神就我们来，每个我们来改变我们的心。 Berkati hamba-Mu yang memberitakan maupun yang menerjemahkan. 请你祝福你的仆人也翻译的。 Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu. 早上好，弟兄姐妹们。 Kita bersyukur hari ini kita masuk dalam kitab Ester pasal yang kedua. 感谢主，我们今天能够读到以斯帖书第2章， Dengan tema mempercayai pekerjaan Tuhan. 就是信靠神的过程做法。 Mungkin dalam perjalanannya saya akan mengganti kata pekerjaan dengan proses Bapak Ibu. 可能我会换那个名字，从工作变成行动。 Karena itu mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Ester pasal yang kedua. 来，我们看我们的圣经，从以斯帖书 Pasal yang 第2章 pertama hingga yang ke-23. 1到23节。 Pasal 1 sampai 13 akan saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 从1到13节，我用印尼文来读， Sisanya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 剩下的就用中文来读。 Ester pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-23 bunyinya demikian. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasiweros telah surut, Baginda teringat kepada Wasti yang telah dilakukannya, serta apa yang diputuskan atasnya. Berkatalah para pelayan pribadi raja yang bertugas untuk Baginda, hendaklah orang mencari gadis-gadis anak-anak dara yang elok rupanya bagi raja. Hendaklah raja menempatkan petugas-petugas di seluruh daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam Puri Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Gadis terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu di Puri Susan ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Seim bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Ia dulu diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan bersama Yekonya, Raja Yehuda, yang diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa yang ini Ester anak pamannya, sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan di Puri Susan di bawah pengawasan Hegai. Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Gadis itu sangat baik dalam pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Ia juga memberikan kepada Ester 7 dayang-dayang yang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena Mordekai melarangnya. Setiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui keadaan Ester dan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Sebelum seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, ia harus dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sesungguhnya demikian. Demikianlah digenapi hari-hari untuk
pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta wangi-wangian lain untuk perempuan. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja, dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke istana raja. 14节，晚上进去，次日回到女子第二园，交给掌管妃嫔的太监撒迦，除非王喜爱他，再提名召他，就不再进去见王。莫提盖叔叔亚比孩的女儿，就是摩迪该收为自己女儿的以斯帖，按此序当进去见王的时候，除非掌管女子的太监膝盖所派定给他的，他别无所求。凡看见以斯帖都喜悦他。亚哈岁路王第7年10月，就是提别夜，以斯帖进入营宫见王。王爱以斯帖过于爱众女，他在王眼前蒙宠爱比众处女更深。王就把王后的冠冕戴在他头上，立他为王后，代替瓦斯梯。王因以斯帖缘故，给众人受领和臣仆设拜大宴席，又或免各神的族税，并照王的后裔大半赏赐。第二次召聚女子的时候，末底改坐在朝门。以斯帖照着末底改所吩咐的，还没有将祭官和种族告诉人，因为以斯帖遵末底改的命，如抚养他的时候一样。当时候，末底改坐在朝门，王的太监中有2个守门的，毕坦和体列，恼怒亚哈岁路王，想要杀害他。末底改知道了，就告诉王后以斯帖。以斯帖奉末底改的名报告以王，就追查这事，果然事实，对不起，就把2人挂在木头上，将这事在王面前写于历史上。Amen. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2019 ada film yang sangat booming dan bahkan mendapatkan award karena film itu sangat disukai. 亲爱的弟兄姐妹，在2019年的时候，有一部戏很红烈，也注意到大家也的喜悦。Film tersebut adalah film dengan judul Parasite. 这部的名就是《寄生虫》的名字。Film ini memiliki latar belakang di Korea Selatan dan menceritakan tentang kisah hidup sebuah keluarga. 这部的背景是说到在南韩有一位家庭， Ada seorang yang bernama Kim yang hidup miskin di apartemen semi basement di Seoul. 有一个人名叫 Kim， 他住在首尔一部半地下室的公寓。 Mereka menganggur, hidup dari pekerjaan serabutan dan nyaris putus 他们 harapan. 没有工作，做的就是杂工来维持生活，甚至已经放弃了希望。 Suatu hari anak laki-laki mereka Kiwo mendapat kesempatan menjadi guru private di rumah keluarga kaya. 有一天，他的儿子 Kiwo 得了机会，要在富有的家庭里做个私人老师。 Keluarga tersebut adalah keluarga Park. 这个家庭叫做 Park。 Namun untuk dia bisa diterima, ia harus memalsukan ijazah universitas. 为了要进这个家庭里，他必须要捏造作假的身份。 Dan ia juga menciptakan identitas profesional palsu, Bapak Ibu.
他伪造了一个大学文凭和捏造假的身份。Ternyata keberhasilan dari seorang Kiwo ini membuka pintu satu persatu dari keluarga Kim masuk ke rumah keluarga Park. 这些虚假的身份让他进入到 Park 的家庭里，也一个一个的进入到他们的家庭。Masing-masing masuk dengan identitas palsu. 他们一位又一位的进到这个家庭，用着假的身份。Adiknya menyamar sebagai terapis seni lulusan luar negeri. 他的弟弟假作外国教育的艺术治疗师。Ayahnya menjadi sopir pribadi. 他的父亲成为一个司机。Ibunya menjadi pengurus rumah tangga. 母亲成为家里的管家。Semuanya diperoleh lewat manipulasi. 这些都是通过操纵的做法来进到家庭里。Sebuah kebohongan kecil yang disusun rapi dan penggantian identitas orang lain. 是一个小小的骗子，可是整理得很好，使他的能表现出来自己另外一个身份。Dalam waktu singkat keluarga Kim hidup dari sistem keluarga Park. 不知不觉 ，Kim 的家庭里就是靠着 Park 的家里生活。Secara harfiah menjadi parasite. 按秩序来说，这是一种 Sebuah parasite 寄生虫。yang menempel pada tubuh sosial yang lebih kaya. 这个寄生虫的意思就是说，这些穷人黏住在这些有钱的社会体面。Bapak Ibu, kisah dalam film ini memang tidak diangkat langsung dari cerita nyata yang spesifik. 虽然这部电影不是拿起从真正的故事里， Akan tetapi cerita dari film ini menyoroti jurang perbedaan ekonomi yang begitu tajam yang terjadi di Korea Selatan. 但这片电影突出了让看起来韩国的有钱跟穷人的区别的很突出。 Dari film ini ada satu hal yang bisa kita lihat yang menjadi keinginan manusia. 在这电影里，我们可以看到人的渴慕， Yaitu power, Bapak Ibu. 那就是权力。 Manusia sangat menginginkan adanya power yang lebih di dalam kehidupannya. 人类很渴望权力，更多的权力在他的生活里。 Dan salah satu pandangan manusia untuk mendapatkan atau memiliki power adalah menjadi orang kaya. 在人类的眼光里，要得到权力，就必须要有钱。 Dengan menjadi orang kaya dapat mengontrol banyak hal. 成了一个有钱人，他就能够控制。 Maka tidak heran banyak manusia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan power tersebut. 所以不奇怪，很多人类为了要得到很大的权力，就不尽做一切事。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah tentang Esther dan Mordekai saya yakin sering sekali dikisahkan. 亲爱的弟兄姐妹，以西帖和末底改的故事，大家都时常听到了。 Bahkan mereka sering kali dikotbahkan sebagai orang-orang yang sangat baik. 甚至他们已经被讲述到是一个好的人， Peduli kepada bangsanya dan rela berkorban. 在乎自己的子民，也愿意为子民牺牲。 Seakan-akan penekanan moralistik yang baik itu sangat melekat kepada karakter mereka. 看起来他们好像是一个很特意的一个人，黏住在他们的性格上。 Bahkan ada yang menyebutkan mereka ini ada sebagai pahlawan iman. 甚至很多人就是当着他是一个信的勇士。 Akan tetapi apakah sungguh demikian Bapak Ibu? 但是这是事实吗？ Apakah itu yang menjadi penekanan dan maksud utama daripada kitab Esther? 这难道是以斯帖记的主要终点吗？ Mari kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab. 来，我们一同在圣经里看一下。 Bapak Ibu Saudara, Esther pasal yang kedua ini menceritakan kisah setelah Raja Ahasiweros surut amarahnya. 在以斯帖记第2章讲到阿哈虽利王
已经消去了他的怒气， tentang Ratu Wasti yang tidak mau patuh kepadanya. 因为瓦斯提那时候不服从他的旨意。 Setelah peristiwa itu maka para biduanda atau selir raja mulai sebuah seleksi untuk mencari pengganti dari Ratu Wasti. 因为过了这事以后，他们就开始了要找选民，要找新的皇。 Dalam peristiwa inilah dimulai rangkaian kisah Mordekai dan juga Esther. 就从这开始，摩地盖和以斯帖的故事就开展了。 Maka kita perlu mencari tahu siapakah mereka sebenarnya. 我们应该知道到底他们是谁呢？ Bukan hanya sekedar mengerti identitas nama mereka, akan tetapi kita perlu mengetahui secara historis. 我们不是单单只是知道他们的身份地位，可是我们要在历史上看到他们。 Siapa mereka dan kenapa mereka ada di sana? 为什么是他们，也为什么他们会在那里呢？ Berikut ada beberapa timeline historis yang saling berkaitan dalam Alkitab seperti dari kitab Daniel, Esther, Esra, dan Nehemia. 在这里我们可以看到时间线有但尼里书、以斯帖记、以斯拉记和尼希米记。 Karena ini cukup panjang, mari kita perhatikan secara seksama, Bapak Ibu. 因为这是比较长的，所以我们来一同注意这个故事。 Ternyata cerita ini pertama-tama dimulai dari tahun 605 hingga 586 sebelum Masehi. 起初的故事是从公元前605直到586。 Di dalam masa ini merupakan masa di mana kerajaan Babel memerintah dan di sekitar tahun itulah Yehuda dikalahkan. 这时候巴比伦正在统治，而且犹大支派也是被 Yerusalem 战败了。 dan bait suci dihancurkan oleh Babel. 耶路撒冷和圣殿也被巴比伦摧毁了。 Dan orang-orang Yahudi ditangkap ke Babel dan di situ diubah identitasnya. 犹太人也被巴比伦的人都掳去了，连他们的身份都被改了， Seperti seorang Daniel. 就好像但以理一样。 Tapi kita tidak akan berlama-lama besar, kita lanjut kepada tahun 539 sampai 530 sebelum Masehi. 然后我们进到公元前539到530年。 Pada tahun ini merupakan sebuah masa peralihan dari pemerintahan dari Babel kepada Persia. 这个时候是从巴比伦过渡到波西的时代里， Jadi perhatikan Bapak Ibu, Babel dan Persia itu berbeda. 所以你们要注意到波西和巴比伦是不一样的。 Karena Persia berhasil menaklukkan Babel dan orang-orang Yahudi atau Yehuda di bawah pemerintahan Babel juga ikut pindah ke tangan Persia. 因为波西已经占领了巴比伦，所以巴比伦所掳的那些犹太人都被波西拿走了。 Tetapi dalam masa peralihan ini belum terlalu banyak penekanan tentang seorang Raja Kores. Masuk di dalam waktu berikutnya yaitu 538 sampai 516 sebelum Masehi. 在公元538直到516。 那时候，波西王的早起。 Pada masa ini merupakan masa awal kerajaan Persia. 这时候是波西王统治的时候。 Pada masa ini Tuhan menggerakkan hati Raja Persia yaitu Kores. 这时候，上帝感动了波西王注入戏的心， Untuk memulangkan orang-orang Yahudi dan mereka mulai membangun bait Allah. 使得犹太人可以回归他们的土地里， Jadi mereka 也 boleh 建造他们的圣殿。 jadi mereka boleh pulang Bapak Ibu. 他们可以回到自己的原地， Akan tetapi tidak semua orang memilih untuk pulang. 但并非不是每个犹太人都要回归。 Bapak Ibu bisa cek ini di kitab Ezra. 你们可以查在以斯拉记的书。 Berikutnya dalam 486 sampai 465 sebelum Masehi, 公元前486到465时， merupakan masa pemerintahan dari Raja Ahasiweros. 这时候是阿哈随鲁王的统治。
Beberapa peneliti sejarah mengatakan bahwa raja ini memiliki nama Yunani, 很多历史研究者觉得他有希腊的名字， yaitu Xerxes I. 就是薛西喜第一。 Xerxes I ini sering dikaitkan dengan satu film yang sangat terkenal. 这薛西喜第一是跟一部电影很有名的一个电影， 300 Spartan. 就是300勇士。 Dan pada masa inilah Esther dan Mordekai hidup dalam pembuangan bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya. 这时候，以斯帖和摩地改就是活在这个被流亡的地方里。 Berarti mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tidak kembali ke Yerusalem. 所以这些人就是证明了他们不选择回到他们的耶路撒冷， Dan orang-orang yang masih memilih untuk hidup di dalam pembuangan. 他们宁愿选择就住在流亡生活里。 Pada masa ini dipastikan bahwa Bait Allah sudah selesai. 这时候圣殿已经完成的建造， Pada masanya Esther. 就是在以斯帖的时候。 Bahkan dikatakan di masa sebelumnya dapat dikatakan bahwa Bait Allah itu sedang selesai atau sudah selesai dibangun. 甚至就是这时候更早的时候，也是可以已经说了，圣殿已经被建造了。 Tahun yang terakhir, maaf ini agak terbalik ya Bapak Ibu. Harusnya itu 452 sampai 445 sebelum Masehi. 就是公元452到445。 Masa ini adalah masa Nehemia dalam pemerintahan Raja Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem. 这时候就是尼西米在亚他薛西王统治的时候来建造耶路撒冷城。 Jika kita melihat timeline ini, maka kita akan menyadari bahwa kisah Nehemia adalah lanjutan daripada Esther. 如果我们可以查看的话，就是尼西米的故事，就是以斯帖的延续。 Dikarenakan lokasi dari Nehemia itu juga berada di Puri Susan. 那时候尼西米的地方也是在苏珊的女工城。 Bapak Ibu, setiap penjelasan historis ini sebenarnya ingin menekankan bahwa konteks daripada Esther ini adalah konteks yang sama seperti Daniel, Ezra, dan Nehemia. 这些历史的解释证明，都是强调以斯帖记的背景与但以理、以斯拉基和尼西米记的背景同向。 Akan tetapi yang menjadi penekanan siapa orang-orang di dalam kitab Esther ini, mereka adalah umat sisa di pembuangan. 然而，重点在于以斯帖的中的人物，他们是流亡的虚名，到底是谁呢？ Yang dikenal dengan istilah the remnant. 就是被称为以民， Bukan karena tidak bisa pulang ke Yerusalem, 不是因为他们不能回到耶路撒冷， akan tetapi mereka sendiri yang memilih untuk tidak balik ke Yerusalem. 而是他们自己选择了不回到耶路撒冷。 Bapak Ibu Saudara, konteks mereka yang ingin tetap tinggal dalam pembuangan 这些人选择留在流亡之地， sudah cukup bagi kita untuk dapat mempertanyakan orang-orang seperti apa Esther dan Mordekai ini. 在这里就我们可以看到，到底以斯帖跟摩地改到底是什么种的人呢？ Orang-orang seperti apa umat sisa ini? 这些剩下的被掳的人到底是像是什么样的人呢？ Menurut Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka tidak mau kembali ke Yerusalem? 按照弟兄姐妹们，到底为什么他们不要回到自己耶路撒冷的地呢？ Apa karena hidup di pembuangan lebih enak, Bapak Ibu? 难道活在被掳的地方是更好的吗？ Saya rasa tidak demikian. 我想不是如此吧。 Siapa yang mau tinggal dengan raja yang gila kekuasaan? 谁要跟一个为权力而疯狂的王呢？ Gila harta, 为财物而疯狂， gila pesta, 为办事而疯狂， dan penuh dengan hawa nafsu seksual. 也享乐以淫术的
信。 Tetapi poin penting kenapa mereka tidak mau kembali ke Yerusalem, 可是最重要的点就是为什么他们不要回归呢？ karena mereka memilih power dalam pembuangan yang menjadi perlindungan mereka daripada Tuhan. 因为他们在这个流亡地有了权利，超过上帝。 Pada waktu mereka dalam pembuangan, Bapak Ibu, 当他们在被掳的时候， banyak dari mereka yang menjadi kecewa kepada Tuhan. 有些很多对上帝非常失望， Mereka merasa Tuhan itu gagal, 他们觉得上帝已经失败了， Tuhan tidak ada, 上帝不存在了， Tuhan tidak mengasihi mereka. 上帝不爱他们了， Atau bahkan mereka bisa berpikir bahwa Tuhan tidak lebih berkuasa daripada orang Babel. 甚至他们也会想，上帝不会超过比巴比伦的人强大， Ini semua karena mereka ini dikalahkan. 因为他们已经被败坏了， Tembok pertahanan kebanggaan mereka hancur. 他们的城墙已经被摧毁了， Bait Allah sebagai representatif Allah juga hancur lebur. 神的圣殿代表神也被摧毁了。 Jadi bagi mereka yang memilih untuk tinggal, 所以那些要选择留下的人， mereka berpikir demikian, Bapak Ibu. 他们就是如此的这么想： Buat apa kembali ke Yerusalem? 做什么我要回到耶路撒冷呢？ Buat apa, Bapak Ibu? 为什么要回呢？ Ya memang bait Allah telah dibangun kembali. 当然，圣殿已经是被建起来了。 Akan tetapi coba lihat siapa bangsa yang lebih besar? 可是你们看到底哪个国比更强呢？ Jawabannya adalah Persia. 答案是波斯。 Lebih baik kita di sini saja. 最好我们是留在这里。 Kami lelah harus mengulangi penderitaan yang sama. 我们已经厌倦要重复同样的苦难。 Bapak Ibu Saudara, mereka meyakini bahwa Persia lebih memiliki power daripada Tuhan. 他们已经肯定波斯的力量已经超过上帝的强大。 Jadi percuma kami pulang ke Yerusalem. 所以，如果我们回到耶路撒冷，已经没有意义了。 Bapak Ibu, sesungguhnya apa yang terjadi ini adalah satu natur dosa manusia. 这一切所发生的，其实是天然的罪。 Karena manusia ingin menjadi Tuhan atas kehidupannya. 因为人要变成自己做上帝， Manusia ingin mendapatkan power atas kehidupannya. 人类要有自己的权利。 Arsius Paul berkata demikian. Dosa pertama manusia adalah usaha untuk merebut tahta daripada Allah. R.C. Sproul 说，人类的第一个罪就是试图转夺上帝的宝座。 Bapak Ibu, sekarang saya yakin dengan kita lebih mengenal orang-orang Yahudi ini, 亲爱的弟兄姐妹们，现在我们可以了解到这些犹太人， atau lebih tepatnya orang-orang seperti apa yang di dalam kitab Ester ini. 我们也可以知道到底这些在以斯帖记里面的那些犹太人的性格。 Maka mungkin sudut pandang Bapak Ibu tentang Ester dan Mordekai yang selama ini akan berubah. 可能你们对以斯帖和末底改的眼光可能会变， Mungkin selama ini kita hanya melihat secara sekilas dan moralistik, Bapak Ibu. 可能我们只是看到听到一点他们的观点， Tetapi dengan penjelasan tadi kita dapat melihat lebih dalam, baik setiap tindakan dan perkataan yang dilakukan oleh mereka. 可是，在刚才的故事里，我们可以看到他们比较更深的，他们所作所为的， Khususnya pada perikop yang kita telah baca tadi. 就是刚才我们所读的那些经文里。 Bapak Ibu, Raja Ahasiweros seperti sedang mengadakan quote-unquote Ratu Persia idol ya. 亲爱的弟兄姐妹们，在亚述王的旗帜之后，他开始了选礼比赛，选择。 Maka terlihat bahwa perempuan-perempuan Yahudi pun bersiap-siap untuk dapat mengikuti kontes tersebut. 所以这些少女就是准备了要加入这个比赛， Termasuk seorang Esther.
包括以斯帖。 Dan banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum mereka atau Esther dapat menghadap raja. 很多事要先准备，还没有见王之前。 Akan tetapi Bapak Ibu, hal yang menjadi perhatian bukanlah persiapan fisik daripada seorang Esther. 然而，最重的，我们所要注意到的，不是以斯帖的准备。 Bapak Ibu, adakah yang tahu Esther siapa? 亲爱的弟兄姐妹们，以斯帖，你们知道是谁吗？ Siapa Esther Bapak Ibu? 谁是以斯帖？ Siapa nama Esther? 以斯帖的名是谁呢？ Mungkin Bapak Ibu akan berkata ini pertanyaan aneh. 亲爱的弟兄姐妹们，可能问这是奇怪的问题， Ya Esther namanya. 就是以斯帖嘛， Siapa lagi? 还有谁呢？ Bapak Ibu sadarkah justru inilah yang menjadi penekanan dari kisah ini? 亲爱的弟兄姐妹们，你们知道吗？这就是终点。 Dalam masa persiapannya adalah satu hal yang selalu diulang-ulang oleh Mordekai kepada Esther. 在他的准备中，摩底改一副又一副的提醒他， Agar dia bisa memenangkan kontes ini. 使得他能够赢到这个。 Dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya. 在第10节说，以斯帖没有透露自己的国度和出身， Karena dilarang oleh siapa Bapak Ibu? 因为被谁阻止呢？ Karena dilarang oleh Mordekai. 因为摩底改不让他说。 Bapak Ibu, Esther itu adalah nama Persianya. 其实以斯帖是波西的名字。 Di dalam ayat ke-10 itu disebutkan tentang nama Esther yang sesungguhnya. 在第10节，真正的以斯帖的名被说出。 Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther. 摩底改就是以斯帖的养父，哈达萨是以斯帖的真名。 Jadi Esther dengan sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai umat Allah. 以斯帖是故意隐瞒他的身份， Mengapa demikian Bapak Ibu? 为什么如此呢？ Tentu saja hal ini tidak dapat dilepaskan dari konteks awal tadi. 当然，这是不可能，也跟刚才我们所读的没有关系。 Di mana mereka merasa Persia lebih memiliki power dan mereka harus hidup di dalamnya. 当然，他们感觉到波西很有权利，他们也必须活在里面。 Dalam persiapan Esther untuk mengikuti kontes ini, 当以斯帖需要正在准备来进入这个参加赛的时候， mereka itu seakan-akan terobsesi 他们甚至很狂妄， agar Esther mendapatkan kedudukan tersebut, 使得以斯帖有这个拿到这个地位， agar melalui Esther mereka mendapatkan power yang lebih lagi. 通过以斯帖他们得到多余的权利。 Bapak Ibu, dalam proses seorang raja Ahasiweros menyeleksi ratunya, 亲爱的弟兄姐妹们，亚哈素王所选择的这些少女们， apa yang dilakukan oleh raja? 到底他做的是哪些呢？ Kalau di ayat 14 dijelaskan seperti ini. 在第14节可以说明解释。 Pada waktu petang ia masuk, 晚上他进去了， yaitu bisa merujuk kepada Esther atau perempuan yang ikut kontes, Bapak Ibu. 他可以说到以斯帖或是那些处女所参加的。 Dan pada waktu pagi ia kembali. 早晨他又回去， Bapak Ibu, dari petang sampai pagi. 亲爱的弟兄姐妹们，从晚上到早晨， Kira-kira apa yang dilakukan oleh raja kepada calon ratunya dari petang hingga pagi, Bapak Ibu? 到底王是做些什么东西呢？从晚上到早上， Apalagi kita mengetahui karakter seorang raja ini seperti apa. 尤其我们已经知道这个王的性格到底是怎样的一个人。 Mungkin pikiran-pikiran kita akan liar dan akan penuh dengan berbagai macam asumsi dan tebakan. 可能我们的想法已经想多了，也
Akan tetapi apapun itu pun bukan sesuatu yang dikehendaki atau diperkenankan oleh Tuhan. 不管是什么，那些事都是不属不神喜悦的事情。 Saya juga tidak yakin jika kita tidak yakin kita gampang untuk menyerahkan anak atau saudara perempuan kita kepada orang seperti Ahasiweros. 我相信，如果我们有孩子，我们不可能会把孩子交给这亚哈税利王。 Dari petang hingga pagi hanya untuk sebuah kedudukan. 从早到晚，只是为了一个地位。 Mungkin malah kita akan berjuang agar anak atau saudara kita tidak perlu ikut kontes tersebut. 可能我们会阻止我们的孩子或亲友不要参加这个选美。 Bahkan umat Allah yang sesungguhnya tidak diperkenankan untuk menyembunyikan identitasnya. 可是真正的上帝的选民根本是不可以隐瞒自己的身份， Atau bahkan mendekati, bergaul, bahkan menikah dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. 甚至不可以接近或交友，或者跟外面的国王结婚。 Akan tetapi semua hal itu seperti sudah hilang dari diri mereka. 然而这些东西他们都已经不在乎了。 Atau mungkin jika identitas itu masih membayangi mereka, 如果这些身份只是一个阴影， mereka tetap tidak peduli. 他们也不在乎， Karena mereka terobsesi dengan power yang akan mereka dapatkan jika Esther menjadi ratu. 他们所管的就是权力。如果以斯帖做了王后的权，他们就有权利。 Bapak Ibu Saudara, memang pada akhirnya Esther menjadi ratu. 亲爱的弟兄姐妹们，最终以斯帖是成为了王后。 Dan di akhir daripada pasal 2 memang diceritakan Mordekai seperti mendapatkan tambahan privilege. 在第2章的末尾，末底改也是得到了特别的优待。 Karena dia dapat mengetahui rencana pembunuhan raja, kemudian melaporkannya kepada Esther. 因为他知道了暗杀王的计划，也告诉了以斯帖。 Esther melaporkannya kepada raja atas nama Mordekai. 以斯帖也把这件事告诉了王，按照按照末底改的名字。 Sepintas terlihat bahwa Esther ini sepertinya cukup lihai dalam politik. 查一看，我们看以斯帖好像是对政治很精明的一个人。 Dan semuanya terlihat berjalan sesuai rencana mereka. 这一切都看到，好像按照他们的计划所进行的。 Sekarang mereka memiliki power tersebut. 现在他们拥有了那权利。 Bapak Ibu Saudara, di kitab Esther ini punya satu keunikan. 其实，在记到以斯帖的有一个独特之处。 Keunikan tersebut adalah tidak dicatat Tuhan dalam kitab ini. 这以斯帖书中没有记载神的名， Nama Tuhan itu nggak ada, Bapak Ibu. 神的名没有记载。 Jika kita berusaha mencarinya dalam setiap terjemahan Alkitab sekalipun, 我们是否去查看每个圣经的译本， kita tetap tidak dapat menemukannya. 我们也是找不到。 Bapak Ibu Saudara, tidak tercatatnya Tuhan dalam kitab ini sebenarnya merupakan sebuah kejanggalan. 亲爱的弟兄姐妹们，这本书中没有记载上帝，其实是很奇怪的。 Di mana Tuhan dalam perjanjian lama itu sangat banyak disebutkan. 神在旧约中很时常的被提到， Baik kuasa dan penyertaannya pun banyak sekali disebutkan. 甚至他的权利和他的存在都是很多次被讲到了。 Akan tetapi di Esther semua itu tidak ada. 但在以斯帖记中，这些都没有写。 Namun ada satu lagi yang lebih mengerikan daripada itu, Bapak Ibu. 还有一件事比这个更可怕的就是， Bukan saja Tuhan yang tidak terlihat di kitab Esther, 不是单单神没有被在以斯帖记里被记载。 namun jika kita perhatikan baik-baik dari kisah ini saja, 如果我们仔细好好的看着这个
故事。 Mereka tidak ada gestur atau keinginan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. 他们也没有心情或者信义来向神求助， Tidak ada sebuah usaha untuk mencari Tuhan. 没有这个信念去找上帝。 Mereka sepertinya sudah melupakan Tuhan. 他们好像已经把神给忘了。 Yang mereka pedulikan hanyalah power, power, dan power. 他们所在乎的就是权力、权力和权力。 Jadi Bapak Ibu kita perhatikan sampai di pasal 2. Perhatikan di pasal 2 ini saja. 我们注意到在第2章， Kita melihat Esther dan Mordekai. 我们看到以斯帖与摩地该 Bukanlah tokoh iman 不是信心的人物， yang berjuang untuk Allah. 为了上帝的来战斗， Untuk umat Allah. 为了上帝的子民， Atau tokoh dengan kepedulian dan moralistik yang baik. 或者一个有教养和道德的人物。 Ingat sampai pasal 2. 记得就是到第2章， Bapak Ibu pada masa ini power itu semakin diagungkan bukan? 亲爱的弟兄姐妹们，就是到今日，权力都是每个人所寻求的。 Bapak Ibu akhir-akhir ini media sosial sedang memberitakan tentang seseorang 最近在媒体里有提到一个人， yang bernama 他的名字 Timothy Ronald. 提摩太 Ronald， Yang dilaporkan ke kepolisian atas kasus penipuan atau investasi bodong. 他是被报到警方里，因为他做假的， Sekarang itu masih dalam tahap penyelidikan Bapak Ibu. 目前还是在查看中。 Bapak Ibu tanpa menyudutkan pihak tertentu, 不但 hal seperti ini bukanlah hal yang baru, bukan? 这件事其实不是一件新鲜的东西， Rasanya dari masa ke masa di Indonesia ada saja hal seperti ini. 其实一段又一段的在印度尼西亚都时常发生这件事。 Akan tetapi Bapak Ibu yang menarik, saya bukan mau bahas soal kasus Timothy Ronald-nya. 其实最吸引的，其实我不是要提到这个提摩太 Ronald 的事情， Akan tetapi orang-orang yang mengklaim, ya, yang mengklaim bahwa dirinya tertipu, 其实就是这些人被他所欺骗， mereka sepertinya tergoda dengan power yang sering dipamerkan oleh seorang Timothy Ronald. 因为他们已经被骗，在提摩太 Ronald 所炫耀的权利， Memiliki uang yang banyak dengan cara yang terlihatnya cepat. 拥有很多钱，在短期时间内， Rumah yang mewah, 豪华的宅， mobil harga miliaran, 签字属于10亿的豪车， outfit yang mahal. 昂贵的衣服。 Semua itu membuat orang-orang tergiur untuk mendapatkan power seperti dia. 这些人让他们的行动，让他们想拥有权利， Oleh karena itu tidak mengherankan ketika dia membuka kelas pelatihan, 所以不奇怪，当他开始了补习班的时候， banyak sekali yang tertarik untuk mengikutinya dengan harapan mereka akan mendapatkan cara yang sama untuk mendapatkan power itu. 很多人加入了这个班里，也是他们希望也能够通过这里拿到很多权利。 Akan tetapi sekarang terlihat mereka sedang tidak mendapatkan atau bahkan kehilangan power tersebut. 可是现在又看到了他们没有得到这个权利， Ketika mereka kehilangan itu, mereka bahkan melaporkan orang yang mereka sendiri kagumi. 他们甚至失去了权利，也把它报告给警察。 Bapak Ibu ini sangat mengerikan sekali. 其实这是很可怕的一件事。 Manusia yang hatinya terobsesi dengan power dalam dunia ini. 人类在这社会里，就是心里是被权力而控制。 Jonathan Edwards berkata, manusia mencintai dunia bukan karena dunia itu berharga. Jonathan Edwards 说，人类爱世界不是因为世界有价值， Tetapi karena hatinya kosong dari kemuliaan Allah. 就是因为他们的心是空的，从神的荣耀里。 Jonathan Edwards seperti ingin mengatakan dunia ini memang tidak seberharga itu. Jonathan Edwards
好像说这个世界就是没有你们所想的那么有价值。 Akan tetapi semua akar permasalahan inilah hati yang kosong daripada kemuliaan Allah. 可是这一切问题，就是因为你们的心是空的。 Sekarang bagaimana isi hatimu saat ini? 那现在你们的心到底是怎么呢？ Apa yang mengendalikannya, Bapak Ibu? 到底是什么来控制的呢？ Apa yang membuat engkau terobsesi? 到底是什么使你们疯狂呢？ Bapak Ibu, mungkin meskipun segala cara yang dilakukan kitab Ester khususnya pasal 2 tadi, 亲爱的弟兄姐妹们，就算在以斯帖书章第2章刚才， mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, 也许他的方法所做的不是按照神的旨意， sekalipun nama Tuhan tidak tercatat di dalam kitab ini, 就算神的名字没有被记载在这个书中里， sekalipun mereka tidak menginginkan Tuhan, 就算他们没有想到要拥有神， akan tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu terus bekerja secara misterius untuk rancangannya kepada umatnya. 可是神用他的隐秘的方式来做工，保护他的选民。 Bapak Ibu, seorang penulis atau peneliti kitab Ester, Derek Kiner, 有一位叫做 Derek Kiner 所写的， menuliskan seperti ini. 他写的是 In Esther, the divine signature is written in invisible ink. 在以斯帖记里所写的是用着没有看到的墨笔写的。 Dalam kitab Esther, kedaulatan, keperkasaan, dan kehendak bahkan eksistensi Tuhan tetap ada meskipun tidak terlihat. 在以斯帖书里，神的权柄、神的权力和他的伟大还是拥有的， Tetap ada Bapak Ibu meskipun tidak terlihat. 还是有的，就算没有看见。 Dan kita bisa mengetahuinya itu pun di dalam pasal 2 yang kita baca tadi. 我们在第2章里面可以看得到的， Dikatakan maka Esther dikasihi oleh Baginda 就是以斯帖被王所宠爱， lebih daripada semua perempuan lain. 超过那些多的女子。 Dan ia beroleh kasih sayang Baginda 他也拿到王的宠爱， lebih dari semua anak darah lain. 也超过那些处女， Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti 使 Wasti. 得以斯帖王也给他召他成王后。 Bapak Ibu, Esther dan Mordekai menyusun banyak rencana. 亲爱的弟兄姐妹们，以斯帖和摩迪盖已经安排了很多计划， Tapi apa yang membuat Baginda mengasihi Esther lebih daripada perempuan lain? 到底这个王为什么会爱以斯帖超过这别的处女呢？ Siapa yang membuat akhirnya Esther beroleh kasih dan sayang? 谁最终能使以斯帖被爱也被宠呢？ Meskipun cara mereka salah, 就算他们所做的都不对， akan tetapi dalam rencana Tuhan Esther menjadi ratu. 可是按照神的计划，以斯帖就是最后变成皇后。 Karena dengan Esther menjadi ratu adalah cara Tuhan untuk dapat menyelamatkan umat Tuhan nantinya dalam pasal-pasal berikutnya. 就因以斯帖变成皇后，神能够让这些拯救了他的子民。 Bapak Ibu, dari sini kita belajar 亲爱的弟兄姐妹们，在这里我们可以学习， bahwa Tuhan itu tetap bekerja meskipun dalam keberdosaan umat Tuhan. 神一直在做工，就算在他的罪恶的子民里。 Dalam kitab Esther ini Tuhan sedang menguji hati. 在以斯帖记里，神正在思考、检查我们的心， Tuhan sedang bekerja, 神正在做工， sedang merencanakan semua kehendaknya. 神正在做 Meskipun, 工他的计划。 meskipun bukan dengan cara-cara yang mereka pahami atau ketahui. 就算不是按照他们的要求或者他们所知道的， Kali ini Tuhan bekerja secara diam. 这一次神是暗暗的做，
Dia ingin agar umatnya percaya kepada power Allah, bukan dunia. 神要他的子民知道他的权利，而不是世界的权利。 Dia ingin agar umatnya memahami tidak perlu terlihat berkuasa dalam dunia ini. 他需要他的子民看到，不需要在世界有看见的权利。 Dia ingin memahami bahwa kita semua harus mendapatkan power Allah melalui prosesnya Allah. 他要我们明白，我们需要神的权利，按照神的过程。 Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada masa awal-awal daripada kekristenan, 亲爱的弟兄姐妹们，在基督教的起初的时候， orang Kristen selalu mendapatkan hinaan, 基督徒都是被侮辱的， sindiran, bahkan pengasingan juga persekusi. 甚至被讽刺，也被审判。 Ini semua karena apa yang mereka imani. 这一切都是因为他们所相信的， Karena mereka percaya kepada Tuhan yang mati di salib. 因为他们相信神被钉十字架的神， Tuhan yang dihina. 被侮辱的上帝， Tuhan yang tidak berdaya. 无奈的一个上帝。 Salib bahkan menjadi satu tanda penghinaan bagi orang Kristen. 十字架就是一个羞辱的标准，对于基督徒。 Karena bagi dunia, iman Kristen tidak menunjukkan power dalam dunia ini. 因为在世界里，基督徒的信心没有显出了他的权利。 Akan tetapi bukankah demikian Bapak Ibu? 亲爱的弟兄姐妹们，这就是如此吗？ Ketika Yesus mati di kayu salib, 当耶稣死在十字架上的时候， berapa banyak yang mentertawakannya? 多少人取笑了他？ Berapa banyak orang yang senang karena dia disiksa? 多少人因为他的折磨而欢喜呢？ Berapa banyak yang mencemooh dia? 有多少人都是侮辱了他？ Mereka semua tidak mengerti 他们都不明白 bahwa apa yang dilakukan Yesus 耶稣所做的这些 adalah satu power yang tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun. 有一个权利，人类没有一个人类能够做出来的， Yaitu mengampuni dan memberikan hidup yang kekal oleh darahnya di kayu salib. 就是救赎了也和拯救他的人类在十字架上的宝血。 Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang waktunya kita evaluasi diri pribadi. 就是亲爱的弟兄姐妹们，今天我们必须要了解自己，巡查 Apakah benar kita adalah umat Allah? 我们真正的是神的选民吗？ Apakah benar kita terobsesi kepada Allah bukan kepada dunia? 我们真的是为神而不是为世界吗？ Jangan-jangan hari ini kita sangat terobsesi dengan power dalam dunia ini. 不要说今天我们可能会为权力而感到， Dan kita sedang bermain-main dengan power tersebut. 我们也是正在玩弄这个权力。 Bapak Ibu, Tuhan meminta kita untuk percaya. 亲爱的弟兄姐妹们，神要我们相信他， Meskipun sulit, Bapak Ibu. 就算是很困难的， Meskipun terlihat kalah. 就算是看起来是失败的， Meskipun terlihat menderita. 就算是看起来是痛苦的， Meskipun terlihat tidak punya power. 就算是看起来没有权利， Tapi proses Tuhan 可是神的过程中， bukan mengarahkan hati kita kepada perkara di bawah. 不是让我们的心看着世上的事情， Tapi proses Tuhan mengarahkan hati kita kepada perkara di atas. 可是神的过程中，让我们的心转向上面。 Oleh karena itu mari kita punya komitmen untuk iman kita dan kita terus berjuang. 所以我们要为这信仰一致奋斗和决定。 Mau nggak Bapak Ibu berkata, saya percaya prosesnya Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，你们要相信神的过程中吗？ Meskipun saya ... 就算我是，
Mau nggak Bapak Ibu? 要吗，弟兄姐妹们？ Secara pribadi katakan, saya percaya prosesnya Tuhan. 就是个人来说，我要相信神的过程， Meskipun saya. 就算是我是 Bapak Ibu, Dietrich Bonhoeffer 在 Dietrich Bonhoeffer di dalam masa tahanan, 在他的建议里， dia sedang menunggu waktu. 他正在等候时间。 Waktu bukan untuk dikeluarkan Bapak Ibu, 等候时间不是被出狱的， akan tetapi untuk dihukum karena iman. 是因为被审判，因为他的信心。 Ketika di dalam penjara itu, 当他在监狱里的时候， dia menuliskan begini, 他写着 aku tidak takut masa depan, 我不害怕未来， karena aku mengenal Dia yang memegangnya. 因为我相信他所掌权的。 Bapak Ibu, masa depan apa dari Dietrich? Bentar lagi dia dihukum. 到底 Dietrich 到底有什么未来呢？他都要被审判了， Sebentar lagi dia mati Bapak Ibu. 多一会儿他就要死了。 Tapi dia berkata, aku tidak takut masa depan, 可是他说：“我不怕未来， karena aku mengenal Dia yang memegangnya. 因为我知道他所掌管的。” Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu terus percaya prosesnya Tuhan? 亲爱的弟兄姐妹们，你们要相信神的过程吗？神的计划。 Mari kita hidup untuk terus percaya kepada prosesnya Tuhan. 所以让我们来活着，就是按照神的计划，也相信神的计划。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Sesungguhnya kami adalah umat Tuhan yang terbatas. 事实上，我们是有限的子民， Seringkali kami terobsesi dengan dunia bukan kepada Tuhan. 很多时候我们是为了世界， Mungkin seringkali kami gagal dalam iman kami. 很多时候我们失败在我们的信心， Kami menggunakan segala cara 我们做了很多方式， agar semua rencana kami terkabul. 使得我们的计划被成全。 Tapi hari ini kami belajar Tuhan, 可是今天我们要学习， hanya percaya kepada prosesnya Tuhan. 只是相信神唯一的计划， Biarlah kami boleh terus berkomitmen 让我们一直不断的 untuk percaya kepada proses Tuhan, 也相信神的计划， meskipun sulit. 就算是很难的。 Ini doa kami Tuhan. 这是我们的祷告， Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉主耶稣的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。